Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Okay guys, siapa kat sini peminat Marvel guys? Yes, kita geng. Okay guys, baru-baru ni kita tahu yang Doctor Strange Multiverse of Madness punya trailer dah keluar. Macam-macam isu, macam-macam teori yang telah pun disebut dan juga dibincangkan sampai hari ini. Tapi hari ini Acap nak kongsi dengan korang 5 pelakon yang pernah menolak untuk berlakon dalam MCU. Diorang dah dapat offer tapi diorang tolak. Ada 5 orang pelakon ni. Yang nombor 5 tu yang paling gempak sekali. Kalau Acap rasa dia jadi superhero dalam Marvel, Acap rasa dia gempak. Siapa nombor 5 tu? Sekejap lagi lah kan. Pelan-pelan dulu. Jangan lupa tekan like guys. Jangan lupa tekan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan bell notification sekali, okay? So kita tengok intro dulu. Lepas kita cerita siapa 5 pelakon yang menolak untuk berlakon menjadi superhero di dalam MCU. Let's roll it. So sekarang kita nak share dengan korang 5 pelakon yang menolak untuk jadi superhero di dalam MCU. Okay, yang pertama guys, pelakon ni nama dia Emily Blunt. Kalau korang pernah tengok Quiet Place 1, The Quiet Place 2, korang akan kenal dia ni. Alah, yang beranak dalam air itulah. Yang mak dia tu. Yang itulah. Dia ni pernah banyak kali tolak untuk memegang watak sebagai Black Widow guys. Dalam filem Iron Man yang kedua, sepatutnya kemunculan pertama Black Widow ataupun Natasha Romanoff dalam cerita tu bukanlah pelakon Scarlett Johansson, tetapi Emily Blunt. Tapi itulah, dia dah tolak banyak kali guys. Daripada starting Iron Man 2 dia tolak. Kali yang kedua, Captain America The First Avengers, tak silap Acap, itu pun dia tolak guys, dengan alasan dia tak dapat nak commit dengan filem-filem superhero. Tapi selepas penolakan dia sebagai watak Black Widow yang telah pun akhirnya disandang oleh Scarlett Johansson, akhirnya Marvel sekali lagi pergi approach wanita ni dengan watak yang baru, iaitu watak kekasih kepada Captain America, iaitu Peggy Carter. Dia pun telah reject sebanyak 3 kali, tak silap Acap, offer daripada Marvel untuk memegang peranan sebagai Peggy Carter. And sampai ke hari ni, dia sendiri cakap yang dia tak pernah menyesal and sentiasa bersyukur dengan perjalanan seni dia walaupun dia tak bersama ataupun bergabung sebagai mana-mana karakter dalam MCU. Dan tambahan dia pula, salah satu sebab utama kenapa dia tak nak join ataupun tak nak jadi superhero dalam mana-mana superhero series kan, sebab dia kata berlakon jadi superhero ni bukan semua orang boleh buat and memenatkan. So dia tak nak ambil orang kata apa, resiko lah kat situ. Takut dia penat sangat, last apa pun tak jadi, dia pun tak perform, and then dia just lepaskan watak tu kepada orang yang lebih layak. Itu dia. Yang pertama, Emily Blunt pernah menolak untuk menjadi Black Widow dan juga Peggy Carter. Okay guys, yang kedua ni, korang boleh bayangkan tak siapa pelakon yang paling sesuai untuk menyandang karakter Captain America selain Chris Evans? Pernah terfikir tak siapa? Kalau tanya Acap, Acap sendiri pun tak tahu siapa yang patutnya pegang, siapanya layak pegang. Tapi kalau korang nak tahu guys, Chris Evans bukanlah calon ataupun pilihan pertama untuk menyandang karakter ataupun watak Captain America di filem pertama Captain America pada waktu tersebut. Yes, cerita dia macam ni. Setahun sebelum diorang start projek Captain America ni ataupun filem dia ni, mereka ni ada mengalami kesukaran untuk memilih watak ataupun pelakon yang sesuai untuk memegang peranan sebagai Captain America. Okey, siapa dia orang punya calon utama? Waktu tu calon utama dia adalah John Krasinski guys. Siapa John Krasinski ni? Dia sama juga, dia berlakon dalam A Quiet Place nombor 1. Dia jadi bapa kepada anak-anak tu. Kalau korang pernah tengok cerita tu, yang bapak dia mati last tu, kalau korang pernah tengok cerita 13 Hours, dia hero dia, memang orang kata apa, a very soldier look punya pelakon lah bagi Acap lah. Acap tak tahulah korang kan. Dia merupakan calon utama untuk menyandang watak Captain America tu sendiri guys. Tapi ketika waktu setahun sebelum diorang nak start shooting, si John Krasinski ni pergi jumpa pengarah dia. Dia bagi tahu yang aku tak jadi nak buat Captain America ni, sebab benda ni long term project cerita dia. Sebab John Krasinski ni, dia ada plan guys untuk jadi seorang pengarah yang terkenal di satu masa akan datang. So dia kata
Captain America ni punya projek nanti makan tahun. So dia tak ada masa untuk progreskan diri dia untuk jadi seorang pengarah yang hebat. So senang ceritanya, dia punya mungkinlah cita-cita dia nak jadi pengarah tu dah sampai waktu dia, atau mungkin dia punya further plan tu bukan nak jadi pelakon dah. Itu kita tak tahulah. Tapi itu adalah sebab muasabab utama dia menolak untuk menjadi Captain America. So dah macam tu pilihan dia, pengarah pun tak boleh buat apalah kan. Nak tak nak dia memang kena cari pelakon baru. And macam mana pula cerita Chris Evans ni boleh dipilih? Okay guys, masa dia orang nak start shooting Captain America ni, si Chris Evans ni dah terikat dengan kontrak Fantastic Four. Sebab sebelum ni dia orang ni pernah orang kata apa, ada terfikir untuk rebranding semula Fantastic Four ni ke arah yang lain. Kalau kau tengok lepas tu dah pelakon semua lain-lain kan. And lepas itu jugalah Chris Evans di offer untuk menyertai uji bakat bagi watak Captain America, dan beliau terpilih dan jadilah beliau Captain America sampai ke filem terakhir dia, which is Endgame lah. So yang kedua adalah John Krasinski yang menolak untuk menjadi Captain America. Rugi man. Tapi tak tahulah, masing-masing punya cerita kan. Okay guys, yang nombor 3 ni pun style juga, which is yang ketiga ni. Takkan kau tak pernah tengok Aquaman? Kenal kan? Yep, Jason Momoa nama sebenar dia lah. Okay, si Jason Momoa ni, kalau kita tengok badan dia kan, fizikal dia memang nampak macam tough gila. Memang superhero look, fizikal punya, senang cerita kan. Korang cuba teka, Marvel offer dia watak apa and dia tolak. Watak apa? Rasanya rasa-rasa lah. Oi, pandai. Awak pandai. Marvel starting approach Jason Momoa ni ketika waktu tu mereka ni sedang nak melancarkan idea untuk produce The Guardian of Galaxy yang pertama, di mana Jason Momoa ni telah pun di offer untuk memegang watak sebagai Drax. Ya, Drax the Destroyer. Ya, yang itu. Yap, yang itu, yang hijau-hijau sekarang yang dipegang oleh Dave Bautista. Yang itu guys. Jason Momoa ni pada watak awalnya dia ni memang dah di offer, sebab ini adalah first look kalau Jason Momoa ni pegang watak Drax guys. Memang style, memang ganas apa semua. Tapi alasan dia tolak untuk menjadi Drax ni pun kelakar bagi Acap kan. Dia bagi tahu Marvel dia kena tolak watak ni sebab dia tak beberapa selesa untuk berlakon tanpa baju dalam waktu masa yang lama. Bagi Acap pelik juga kan. Sebab badan sador tak nak pakai. Mungkin dia takut sejuk, kita tak tahu. Tapi apa yang peliknya guys, bila Acap tengok dia berlakon dalam cerita Aquaman, macam banyak juga scene dia tak pakai baju kan. Tapi mungkin dia tak suka nak jadi hijau lah kot. Kita tak tahulah kan. And pada waktu tu juga Marvel tak buang masa kerana nama Dave Bautista adalah nama kedua andai kata Jason Momoa ni reject watak Drax. So itulah dia. Tapi Acap dengar-dengar kan, yang Bautista pernah umumkan yang dia ni dengan Guardian Galaxy ada 3 series je. So mungkin pada Guardian Galaxy 3 ni itu adalah yang terakhir dia berlakon sebagai Drax dalam franchise ni. Aduh, sedih juga kan. Tapi Bautista tu pun bagi aku kelakar juga jadi Drax. So itulah dia guys, Jason Momoa yang menolak untuk jadi Drax. Okay guys, tak nak buang masa, kita terus jump pergi ke nombor 4. Nombor 4 ni Acap tahu, semua orang tahu dia ni. Acap tahu, semua orang kenal dia ni. And mungkin ada daripada antara korang tahu tentang berita dia menolak untuk menjadi Iron Man satu ketika dahulu. Siapa? Yap, Tom Cruise guys, hero Mission Impossible tu yang yang itu guys. Kalau korang nak tahu ataupun mungkin korang dah tahu, tak apa, Acap cerita balik. Tom Cruise ni, dia ni merupakan calon kuat dan calon yang paling utama sekali, dan merupakan calon sulung untuk franchise MCU 10, 11, 12 tahun lepas punya cerita. Okey, pada tahun 1998, Marvel ni dah starting dah pun nak set up cerita Iron Man yang pertama, yang keluar tak silap Acap tahun mana? Tahun 2008 tak silap Acap. Kalau salah betul kan, mungkin 2008 Iron Man yang pertama. Sebenarnya 10 tahun sebelum tu guys, diorang dah setting ya. Okey, aku nak Tom Cruise ni jadi Iron Man. Tapi guys, itu dah dia. Kadang-kadang kita nak semua yang kita nak ni tak semua kita dapat kan. Bila diorang approach Tom Cruise cakap senang je.
aku bukan tak nak. Aku rasa honoured lah kau orang pilih aku sebagai calon sulung. Tapi untuk pegang watak superhero untuk jangka masa yang lama, aku tak rasa lah filem ni boleh buat aku pergi jauh. Dia kata macam tu guys. Dia tak yakin dengan Marvel sebab pada waktu tu guys, Marvel ni belum padu lagi, belum power lagi. So diorang tak ada structure yang sangat-sangat kukuh ataupun meyakinkan Tom Cruise pada waktu tu. Sebenarnya Tom Cruise ni dah busy dengan dia punya franchise yang dibuat sendiri, Mission Impossible tu lah. Dia dah busy dah dengan franchise Mission Impossible, and salah satu sebab jugalah dia tak boleh nak commit dengan plan jangka panjang MCU untuk filem Iron Man. Okey, cerita pasal Robert Downey Jr. ni guys, dia ni bukanlah calon favourite ataupun salah satu calon pun untuk pegang Iron Man. Tapi Robert Downey Jr. ni sepatutnya dikeluarkan wataknya pada Fantastic Four The Silver Surfer sebagai Doctor Doom. Kalau kau layan Fantastic Four, kau akan tahu villain dia. Dia ni jadi orang jahat le. Mungkin 1-2 filem je, lepas tu dah mati. Tapi disebabkan Tom Cruise ni tak dapat nak co-op dengan Iron Man ni, dia orang pun dah pening kepala. Aku rasa mungkin dah nak push pelakon lain, mungkin mahal ke susah. So dia pun pergi try lah uji bakat si RDJ ni, yang waktu tu value market dia sangat-sangat rendah guys. Kita tahulah apa masalah dia, career dia pada awal-awal dulu. So dia ni hanya pelakon-pelakon tempelan lah pada waktu tu. Bukanlah kata dia tak power, tapi dia belum ada satu branding yang sangat-sangat besar pada waktu tu berbanding dengan Tom Cruise. So Marvel pergi approach dia, and dia pun kata okey. Selaras dengan rebranding Marvel pada waktu tu, yang nak rebrand pelakon-pelakon daripada Fantastic Four. Pada tahun yang sama juga, 2005, RDJ telah pun bersetuju untuk memegang watak sebagai Iron Man, dan diorang terus start syuting hujung tahun tu, dan filem keluar tahun 2008 guys. Starting daripada Iron Man 1 sampailah ke Endgame, RDJ ni telah pun mencipta universe dia sendiri sebagai Iron Man, yang aku rasa dia personally berjaya menghidupkan watak tu sebagai diri dia. So kalau orang jumpa dekat luar pun, orang akan pandang dia sebagai Iron Man. Berapa ikoniknya RDJ ni. Tapi sekarang value dia mahal man kan. Tapi kan ada orang cakap yang Tom Cruise ni mungkinlah akan menjadi salah satu cameo dalam Doctor Strange 2. Sebagai Iron Man variant ke superior, Acap pun tak sure sangat. Tapi itu mungkin rumors kan, teori. So kita tunggu je lah. Mungkinlah lepas berpuluh tahun baru Tom Cruise kata yes untuk pegang watak jadi Iron Man daripada universe lain. We will see. So itulah dia guys. Yang keempat, Tom Cruise menolak untuk menjadi Iron Man. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Kan? 1, rasuah. Okey. 2, tak menepati masa. Pun gua okey. 3, cinggir. Kan? Okey, gua okey. Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Kan? Kan? Okey. Terror tak terror. Terror tak terror. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir ya. Okay guys, yang kelima ni, yang ditunggu-tunggu guys. Okay, korang boleh bayangkan tak macam mana Joker nak jadi Doctor Strange? Boleh bayang tak? Dua watak yang sangat-sangat berbeza guys. Itulah dia yang terjadi kepada Joaquin Phoenix atau Joaquin Phoenix. Pelakon utama yang jadi Joker yang baru ni, yang menang Oscar tu. Yang tu lah. Dia ni pernah dia offer untuk menjadi Doctor Strange guys. Okay, cerita dia macam ni. Acap nak story dengan korang. Pada Doctor Strange yang pertama dulu, masa dia orang fight dengan Dormammu tu, pengarah dia Scott Derrickson tak silap Acap, pada waktu tu pergi approach Benedict Cumberbatch, pelakon Doctor Strange yang sekarang Dia pergi approach mamat tu, and then dia kata, okay, aku nak bagi kau berlakon jadi seorang superhero. Kau kenal kan Doctor Strange? Tapi yang ini bukan 1-2 filem punya kerja tau. Ini plan jangka panjang. Dia pergi approach kat Benedict lah. So Benedict pun tengok kontrak tu. Benedict kata macam tu. Dia kata kalau nak kata jadi superhero, dia memang nak, dia memang honoured, and dia memang suka untuk menjadi seorang superhero lah untuk franchise ni. Tapi yang dia tak boleh nak ngam waktu tu guys adalah plan jangka panjang Marvel. Sebab waktu tu Benedict Cumberbatch ni tengah busy ataupun telah diikat kontrak dengan franchise Sherlock Holmes. Sherlock Holmes yang dia berlakon dengan RDJ juga waktu tu.
Dia dah lock lah, dia dah sign apa semua. Kata kalau kau nak aku berlakon boleh, tapi kau kena ikut schedule aku lah. So kalau nak jadikan cerita, kena anjakkan ke depan sikit lah. Sebab aku punya cerita Sherlock ni akan keluar waktu yang sama masa Doctor Strange ni nak keluar. Waktu tu guys, diorang punya production dahsyat. 5-6 tahun diorang dah fikir apa nak buat kan. Okay, lepas diorang bincang, Benedict Cumberbatch akhirnya menolak tawaran Marvel sebab dia dah janji dulu dah dengan Sherlock Holmes. So director ni tak nak buang masa. Pada tahun 2013, hujung tahun 2013, dia telah menamakan beberapa nama yang dia rasa sesuai untuk menjadi watak Doctor Strange ni. Okey, antara nama-nama yang dia pilih, Ryan Gosling, La La Land tu. Nombor 2, Keanu Reeves, John Wick engkau. Yang ketiga, siapa nama tu yang jadi Lanon tu? Johnny Depp guys. Itu adalah salah satu nama yang dipilih oleh pengarah untuk menjalankan, orang kata apa, macam screen punya audition lah. Pada waktu tu guys, salah seorang daripada ahli production dia pergi suggest dekat Scott Derrickson ni. Dia kata, aku ada satu pelakon ni, tapi dia macam, orang kata apa, sendu-sendu sikit lah. Dia tak banyak cakap sangat lah. Tapi aku rasa kau boleh try dia ni. Siapa? Ni, Joaquin Phoenix. So Scott Derrickson tu cakap macam tu. So dia pun kata, bring him to my office. Besoknya guys, Joaquin datang ke office untuk berjumpa dengan Scott Derrickson. So Scott Derrickson ni borak gelak orang kaya apa semua. Dia kata dia nak offer dekat Joaquin Phoenix ni sebagai Doctor Strange untuk long term project dengan MCU. So pada waktu tu guys, Joaquin Phoenix ni dia dengar lah offer daripada Scott Derrickson, daripada Marvel apa semua, dengar. And then dia kata, okay, aku dah dengar, kau bagi aku balik, bagi aku fikir dulu, nanti aku bagi kau jawapan pada waktu tu. So Scott ni pun macam, okay lah, pergilah balik, fikir, aku bagi kau masa, jangan risau. Tunggu, member tak bagi jawapan. Joaquin Phoenix ni tak bagi jawapan. Scott Derrickson ni pada waktu tu dia terus siapkan production dia untuk Doctor Strange. Pelakon-pelakon yang lain dah ada guys. Nak jadi Doctor Strange tu je yang tak ada lagi waktu tu. And then pada waktu tu dia pergi balik jumpa Benedict Cumberbatch. Dia pujuk lah member ni. Dia pujuk. Tapi Benedict pada waktu tu memang tengah busy dengan Sherlock Holmes dia tu. So tak berjaya untuk kali kedua guys. So Scott Derrickson ni akhirnya pergi call si Joaquin Phoenix ni pada Oktober 2014. Dia tanya, how are kau? Asal kau diam je? Aku nak tanya kau ni, kau jadi tak jadi? Kau nak berlakon tak nak berlakon? Dia tanyalah dekat Joaquin Phoenix tu. Lepas tu Joaquin Phoenix ni pun saya ni nak berlakon, tapi itulah, kalau nak kata jadi Doctor Strange ni, saya rasa macam tak kena dengan jiwa saya. Dia kata macam tu. Joaquin Phoenix cakap utara kau. Pada awal tahun 2015 tu guys, yang pengarah dia ni, Scott Derrickson ni dah pening kepala. Dia jumpa sekali lagi Benedict Cumberbatch. Dia kata, Benedict, tolong aku dah tak ada pelakon lain dah ni, aku nak kau je ni, tolong So Benedict ni pun duduk dengan dia, borak apa semua. And akhirnya Benedict Cumberbatch setuju untuk memegang watak sebagai Doctor Strange untuk the entire universe guys. Sebab pada waktu tu Scott Derrickson bersetuju dengan fasa masa yang diminta oleh Benedict Cumberbatch pada waktu tu. Apa yang dia minta waktu tu adalah Marvel kena ubah timeline keluarnya Doctor Strange. Kalau ikutkan 2016 tu, tengah tahun diorang dah keluarkan dah Doctor Strange ni, which is pada Mei, tak silap acap, Mei 2016. Tapi disebabkan permintaan daripada Benedict Cumberbatch ni, dia tarik lagi 5 bulan, tak silap acap. So dia keluar pada 27 Oktober 2016. Itu je yang Benedict ni nak. Yang si Scott tu punyalah degil, punyalah tak boleh nak co-op kan, pening kepala. And lepas tu Sherlock Holmes masih lagi tak ada, orang kata apa, franchise punya penyambungan. And sampai sekarang Benedict Cumberbatch memang tengah busy dengan MCU punya Doctor Strange. And apa yang jadi pada Joaquin Phoenix lepas tu, dia di offer untuk menjadi Joker pada tahun 2015, and he say yes for the watak. And dia telah pun dinobatkan sebagai the best actor dekat Oscar, dan sekaligus menjadi Joker yang kedua memenangi best actor punya kategoris dekat Oscar. Itulah dia guys. Orang kata kadang-kadang kita ni memanglah dapat offer yang besar, offer yang bagus kan, tapi disebabkan mungkin tak kena dengan jiwa kita, kita jadi tak ikhlas, kita jadi rasa tak best. Dia tak nak. Aku rasa pelakon-pelakon sana diorang memang method they are not doing just for money. Aku rasa kan, diorang punya art tu lain macam guys. Sebab itulah 5 orang pelakon ni menolak untuk menjadi superhero di dalam
Marvel Cinematic Universe guys. So kalau korang bayangkan 5 ni jadi berlakon and they say yes, adakah mereka akan jauh lebih gempak daripada apa yang ada sekarang? Okay, so korang komen kat bawah, adakah mereka akan jauh lagi gempak daripada line up yang telah pun ditunjukkan oleh Marvel? So korang mungkin ada lagi extra information, korang boleh drop dekat komen. Dan itulah dia guys yang Acah nak kongsi dengan korang untuk hari ini. And kita tak sabar sebenarnya nak tunggu Doctor Strange yang kedua ni. Dahsyat mat trailer dia. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao 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 lu. Bye bye bye.